Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Muhammad Zahrin bin Zakaria, guru Sekolah Agama Petang Perlis yang berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Berseri. Murid-murid yang dikasihi sekalian, apa khabar semua yang duduk ada di rumah? Pada hari ini kita akan belajar tajuk baru, pelajaran baru. Sebelum ni kita belajar dalam pelajaran beriman kepada kitab. Pelajaran yang telah lepas kita belajar iaitu maksud beriman kepada kitab, dan yang kedua, yang pertama maksud beriman kepada kitab, dan yang kedua kita telah belajar tentang tujuan kitab-kitab itu diturunkan. Kemudian hari ini kita akan menyambung lagi pelajaran kita, masih lagi di dalam topik pelajaran beriman kepada kitab, iaitu nama-nama kitab dan rasul yang menerimanya. Pertama untuk hari ini. Kemudian yang kedua, pelajaran untuk hari ini, yang kedua ialah kita akan belajar tentang hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab yang terdahulu. Hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab yang terdahulu. Jadi dua pelajaran ni insya-Allah kita akan belajar sama-sama pada hari ini. Pertama kita tengok topik yang pertama, iaitu nama kitab dan rasul yang menerimanya. Kita nak kenal kitab dan rasul, kitab-kitab yang wajib kita beriman ni. Maksudnya nama-nama kitab dan rasul ni kita wajib beriman, kata ada kitab ni dan rasul ini yang diutuskan menerima kitab ini. Itu maksud kita kena beriman kepada kitab. Kita kena beriman dengan nama-nama kitab dan rasul yang menerima kitab tu. Itu maksud beriman kepada kitab tu. Yang pertama, kitab yang pertama yang diturunkan ialah kitab Zabur. Diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini kitab yang pertama. Allah Ta'ala berfirman, jom kita sama-sama baca. Allah Ta'ala berfirman, wa ataina Dawuda zabura. Maksudnya, dan kami telah memberikan ataupun menurunkan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Jelas dalam Al-Quran ni sebut Daud, Zabur. Nabi Daud dan kitab Zabur dalam Al-Quran. Dalam ayat ni jelas menunjukkan bahawa kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ni surah An-Nisa ayat 163. Kitab yang kedua pula yang wajib kita beriman bahawa kitab ini diturunkan, adanya kitab ni, dan kita wajib beriman bahawa kitab ini diturunkan kepada nabinya, kepada utusannya, iaitu Nabi Musa alaihissalam, iaitu kitab Taurat. Kitab yang kedua, kitab Taurat, diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab yang ketiga pula iaitu kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa. Kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang dua kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Allah Taala berfirman, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Yang bermaksud Allah Ta'ala yang telah menurunkan kepada kamu Nabi Muhammad, iaitu kitab suci Al-Quran, dengan mengandungi kebenaran yang mengesahkan isi kandungan kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripadanya. Dan Allah Ta'ala jugalah yang menurunkan kitab Taurat dan kitab Injil. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ni, jom kita tengok satu-satu, murid-murid, mari kita tengok satu-satu ayat ni. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Nazzala 'alaikal kitab. Kami, yakni Allah Ta'ala telah menurunkan
kitab, maksudnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Kitab suci Al-Quran bil haqqi, dengan mengandungi kebenaran. Musaddiqan, yakni membenarkan. Musaddiqan ni, Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab suci yang terdahulu, lima baina yadaihi, yang telah diturunkan dahulu daripadanya. Wa anzalat Taurat wal Injil, dan Allah Subhanahu wa taala jugalah yang telah menurunkan apa? Wa anzalat Taurat wal Injil, telah menurunkan At-Taurat dan Injil. At-Taurat kepada siapa? At-Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Injil pula diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kitab yang keempat, yang terakhir, yang wajib kita beriman, bahawasanya kitab ini diturunkan dan diturunkan kepada Nabi ini. Kita kena beriman macam tu. Iaitulah kitab Al-Quran. Diturunkan kepada siapa? Iaitulah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, jom kita baca sama-sama ayat Al-Quran. Tasin, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Tasin, tilka ayatul Quran. Ini ialah ayat-ayat Al-Quran. Tilka ayatul Quran. Ini ayat-ayat Al-Quran. Wa kitabim mubin, dan juga jelas nyata kandungan dan kebenarannya. Ini dalil yang menunjukkan bahawa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi jelas kepada kita bahawasanya kita wajib beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi-Nabi yang tertentu. Iaitu apa yang pertama tadi? Yang pertama tadi, lepas ni murid-murid semua jangan lupa dah. Lepas kita belajar ni, kita kena beriman dan kita yakin. Percaya tu maksud beriman tu. Apa maksud kita kena beriman tentang kitab ni? Kita kena beriman, yakin, percaya adanya kitab-kitab ini diturunkan kepada Nabi-Nabi yang tertentu. Iaitu apa? Yang pertama tadi kita belajar, iaitu Zabur. Zabur diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Daud. Yang kedua, Taurah diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kepada kaum-kaumnya yang tertentu. Manakala yang keempat pula, Al-Quran diturunkan kepada siapa? Sudah tentulah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan menjadi rahmat kepada seluruh alam, kepada seluruh umat manusia. Al-Quran diturunkan kepada seluruh umat manusia. Dia bukan khusus untuk kaum-kaum tertentu, bukan untuk kaum tertentu sahaja seperti kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat. Al-Quran diturunkan kepada umat manusia keseluruhannya dan menjadi rahmat kepada seluruh alam. Kemudian kita terus kepada topik yang berikutnya, iaitu hubungan Al-Quran dengan kitab yang terdahulu. Hubungan Al-Quran dengan kitab yang terdahulu. Kita nak tengok pula apakah hubungan Al-Quran ini dengan kitab terdahulu. Jadi kita tahu dah Al-Quran diturunkan kepada siapa, Injil kepada siapa, Taurat kepada siapa, Zabur kepada siapa. Secara asasnya Al-Quran ini mempunyai kaitan dan pertalian yang sangat rapat dengan kitab terdahulu. Apa dia? Yang pertama dia. Kita tengok yang pertama. Yang pertama, hubungan Al-Quran dengan kitab terdahulu ni apa dia? Yang pertamanya, Al-Quran mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi sembahan selain daripada Allah. Begitu juga kitab yang lain. Itu maksud hubungan Al-Quran dengan kitab terdahulu. Al-Quran mengajak manusia sembah siapa? Sembah Allah lah. Dan melarang manusia sembah selain daripada Allah. Maksudnya kena sembah Allah Ta'ala saja. Jadi kitab yang lain, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil pun ajak supaya manusia sembah siapa? Sembah Allah. Sama lah.
Al-Quran dengan kitab yang lain pun semua ajak sembah Allah. Kita tengok macam mana Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya, ayat ini bermaksud, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul dan tiap-tiap umat. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul bagi tiap-tiap umat untuk menyeru mereka agar menyembah Allah Ta'ala sahaja dan menjauhi taghut, iaitu sembahan selain daripada Allah. Allah Ta'ala kata apa? Kita tengok satu-satu murid-murid yang dikasihi sekalian. Walaqad ba'athna, yakni kami, yakni Allah telah mengutuskan fi kulli ummatin, bagi setiap umat, rasul, utusan Allah. Apa kerja mereka, apa tugas mereka nak ajak buat apa? Ajak manusia sembah Allah. Ani'budullaha, ajak manusia sembah Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Taghut ni apa dia? Taghut ini maksudnya sembahan selain daripada Allah. Jadi maksudnya apa dia? Maksudnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat, ajak siapa? Ajak buat apa? Ajak supaya sembah Allah dan juga menjauhi sembahan selain daripada Allah. Hubungan yang kedua, kita tengok pula hubungan yang kedua. Hubungan Al-Quran dengan kitab yang terdahulu yang kedua. Apa dia? Yang kita nak tengok, yang kita nak kena faham di sini. Yang kedua, Al-Quran diturunkan untuk membenarkan perkara-perkara yang terkandung dalam kitab sebelumnya. Ini hubungan Al-Quran dengan kitab yang lain. Hubung kait, itu yang maksudkan hubung kait Al-Quran dan kitab-kitab yang terdahulu. Jadi Al-Quran ni nak buat apa? Al-Quran dia nak membenarkan isi kandungan yang ada pada kitab-kitab yang terdahulu. Kita tengok apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira ummal qura wa man hawlaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih wa hum ala salatihim yuhafizun. Maksudnya, dan ini kitab Al-Quran yang kami turunkan yang mengandungi berkat, yakni banyak faedah-faedah dan manfaatnya, lagi mengesahkan, membenarkan kebenaran kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya, dan supaya engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, yakni Mekah, serta orang-orang yang tinggal di kelilingnya, dan orang-orang yang beriman kepada hari akhirat. Mereka beriman kepada Al-Quran dan mereka tetap mengerjakan dan memelihara sembahyangnya. Surah Al-An'am ayat 92. Quran kata apa? Kita tengok satu-satu. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ini merupakan kitab Al-Quran. Ni yang kita nak cerita tentang hubungan Al-Quran. Hubungan Al-Quran dalam bab ni, hubungan Al-Quran, dia membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Ingat Quran, tengok Quran kata apa kat sini. Ini Al-Quran, kitab Al-Quran yang kami turunkan ini mengandung keberkatan. Mubarakun. Mubarakun ni apa dia? Mubarakun, berkat. Berkat ni faedah, kebaikan, manfaat yang banyak. Musaddiqul ladzi baina yadayhi, lagi membenarkan, musaddiqun, membenarkan, mengesahkan kebenaran kitab-kitab yang lain, kitab-kitab suci yang lain yang diturunkan sebelumnya. Walitunzira ummal qura wa man haulaha, dan supaya engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, iaitu penduduk Mekah. Kan Al-Quran awal-awal dulu diturunkan kat mana? Di Mekah lah. Al-Quran mula-mula tu diturunkan di Mekah. Serta orang-orang yang tinggal wa man haulaha, serta orang yang tinggal di sekeliling Mekah itu.
Walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih, dan orang-orang yang beriman kepada hari akhirat. Mereka beriman kepada Al-Quran, yu'minuna bih, wa hum ala salatihim yuhafizun, dan mereka tetap mengerjakan dan memelihara sembahyangnya. Surah ini surah Al-An'am ayat 92. Jadi jelas menunjukkan bahawasanya apa? Bahawasanya hubungan Al-Quran dengan kitab yang lain ialah untuk membenarkan kitab-kitab yang lain. Al-Quran diturunkan juga bagi membenarkan kitab-kitab yang lain. Hubungan Al-Quran dengan kitab yang terdahulu yang ketiga pula. Kita tengok apa lagi hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab yang terdahulu, iaitu yang ketiganya ialah penurunan Al-Quran memansuhkan sebahagian syariat kitab-kitab terdahulu. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Maksudnya, dan kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan, membenarkan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Surah Al-Ma'idah ayat 48. Tengok ayat ni, murid-murid yang dikasihi sekalian, mari kita tengok sama-sama ayat ni. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan kami telah menurunkan kepada kamu Alkitab. Apa dia Alkitab ni? Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Bil haqq, dengan kebenaran. Musaddiqan, untuk membenarkan ataupun untuk mengesahkan kitab-kitab suci yang terdahulu yang telah diturunkan sebelumnya. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih, dan untuk memelihara serta mengawasinya. Jadi Al-Quran ini, apabila diturunkan Al-Quran, dia telah memansuhkan sebahagian daripada undang-undang. Syariat ni maksudnya undang-undang, peraturan yang ditetapkan oleh umat-umat, yang ditetapkan terhadap umat-umat terdahulu melalui kitab-kitab yang terdahulu, seperti kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat. Bila Al-Quran diturunkan, maka Al-Quran telah memansuhkan sebahagian besar daripada syariat-syariat yang telah dibawa oleh Nabi-Nabi yang terdahulu di dalam kitab-kitab mereka. Jadi itulah hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab yang terdahulu yang dapat kita pelajari pada hari ini. Murid-murid yang dikasihi sekalian, apa yang kita dapat hari ini? Yang kita dapat pelajari pada hari ini, iaitu kita dapat mempelajari dan kita dapat mengenal kita dapat mengenal nama-nama kitab yang wajib kita beriman, dan juga rasul-rasul yang telah diturunkan kitab-kitab itu. Dan kita pada hari ini kita dapat mempelajari apakah hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab yang terdahulu. Jadi itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Kita murid-murid yang dikasihi sekalian, untuk akhirnya saya menasihatkan murid-murid sekalian untuk sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan bagi menjaga keselamatan dan kesihatan kita sepanjang kita berada dalam suasana COVID-19. Murid-murid sentiasalah jaga jarak fizikal kita apabila berada dalam situasi orang ramai. Dan hendaklah kita menjaga kebersihan diri, sentiasa cuci tangan, basuh tangan, pakai sabun, pakai hand sanitizer, kemudian sentiasa pakai pelitup muka. Kalau kita berjumpa dengan orang, keluar rumah, jumpa orang, pakai selalu pelitup muka, dan jangan keluar rumah, duduk kat rumah. Jangan keluar rumah kalau tak ada keperluan. Kalau ada keperluan tertentu sahaja baru kita keluar daripada rumah. Kemudian ambil peluang kita berada di rumah untuk sentiasa ulang kaji pelajaran dan mengikuti kelas-kelas atas talian yang macam ni. Kemudian last sekali, sama-sama kita like dan share video yang kita ikuti pada hari ini. Sekian dulu kelas kita, kelas atas talian kita pada hari ini. Sekian, semoga murid-murid semua dapat manfaat dan pelajaran
faedah yang banyak untuk hari ini dan kita dapat pelajaran yang baru pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.